Rashid Hussein Berhad, dia telah membina satu masjid di Seremban 2 atas nama ayah dia, Masjid Hussein, bernilai berapa puluh juta, 50 juta. Dia bina yang baru pula, masjid di Senayan, Bandar Seri Senayan, 100 juta kan? Tak gerekut infak harta. Lagi dia infak, lagi kaya. Bagaimana kisah sahabat Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kisah Imam Abu Hanifah. Islam tak melarang kita jadi orang kaya, tapi jangan jadi kaya seperti Qarun, harta melimpah ruah sampai kat tempat kita pun ada juga. Sini tak nampak lah sebab ni Felda kan. Kalau kat pekan-pekan tu nampak. Mana orang ni ramai-ramai berkonvoi ni. Rupa dia mencari harta karun. Mana datang harta karun? Sempena nama Qarun. Punyalah kaya Qarun ni, sepupu Nabi Musa. Sehingga kan harta dia tu sampai kat Malaysia dia mencari. Tahu tidak? Okey. Dan barang siapa dipelihara akan dia kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Siapa kedekut? Orang yang tidak mencapai kemenangan, orang yang rugi. Dan firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Artinya, hingga ayat-ayat, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya, ia kebaikan bagi mereka itu, bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Jangan menyangka bahawa orang yang kedekut ni, dia ingat dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala tu sepatutnya boleh mendatangkan kebaikan kan. Allah beri kita rezeki yang melimpah ruah, sepatutnya kita jadi orang yang pemurah. Tapi dia menyangka dengan dia jadi orang yang kedekut tu, itulah kebaikan untuk dia. Sebenarnya itulah kejahatan. Artinya jangan menyangka mereka akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan. Dalam kitab tu kebanyakan kebaikan bagi mereka itu, bukan kebaikan. Kedekut ni satu sifat yang dicela, sifat mazmumah. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu, kejahatan bagi orang yang kedekut. Selagi akan dijajikan harta yang kikir mereka itu dengan dia kalung, akan dijadikan harta orang yang kedekut tadi, kedekut kikir tadi, nanti di akhirat nanti akan dijadikan kalung daripada api, dipakaikan daripada dijadikan kalung tadi, harta-harta yang dia kedekut tadi, nak zakat pun kedekut, daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Harta tu akan merosakkan dia balik. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita mendengar nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam, kena selawat. Kerana Nabi kata orang yang bakhil, ni bakhil lah, termasuk bakhil. Orang yang bakhil apabila nama aku disebut, dia tidak berselawat kepada aku. Orang sebut Allah, sebut kan, dan bersabda Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia relax, uncung. Ni orang bakhil, orang kedekut. Jadi kikir lain, kedekut lain. Ini termasuk juga kedekut. Termasuk 3 golongan yang Nabi kata celakalah orang ni apabila nama aku disebut, dia tidak berselawat kepada aku. Kan?
Bila Nabi satu hari Nabi naik atas mimbar, Nabi kata amin. Nabi naik mimbar, Nabi kata amin. Nabi naik atas mimbar, Nabi kata amin. Sahabat kata, sebelum ni aku tak pernah tengok tuan macam ni. Nabi kata, tadi sewaktu aku nak naik mimbar, malaikat Jibril muncul, dan malaikat Jibril doa, binasalah orang yang bila bertemu dengan Ramadan dia tak dapat keampunan, binasalah orang yang namamu disebut dia tidak berselawat, dan binasalah orang yang ada ibu bapa tapi dia tidak masuk syurga. Dan Nabi mendoakan amin, amin, amin. Itu dalam bab selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan walaupun hari Jumaat khatib sedang membaca khutbah, maka sunat juga kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu guna kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil kita mendengar hadis Nabi, kita mendengar majlis, kita duduk dalam majlis ilmu bersama dengan para malaikat, kita juga dapat banyak. Kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak itulah kita akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan orang selawat ni banyak kan? Banyak kelebihan. Antaranya diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, satu hari dia melihat satu orang pemuda bertawaf, setiap langkah dia mengucapkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langkah dia berselawat. Maka Sufyan Ats-Tsauri ni pun tanya dia, aku melihat setiap langkah engkau tak baca doa-doa yang lain melainkan engkau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah rahsia di sebalik perbuatan kau? Jadi pemuda tadi pun dia tengok atas bawah, dia kata, kau ni siapa? Aku ni Sufyan Ats-Tsauri. Wah, Sufyan Ats-Tsauri satu orang ulama yang nama dia dikenali, tetapi aku tak mengenali engkau. Nama aku kenal. Oleh kerana yang bertanya ni adalah satu orang ulama besar, maka aku nak ceritakan kepada engkau, aku ni semenjak satu hari dulu aku nak pergi Mekah dengan ayah aku, sampai masa di pertengahan jalan ayah aku jatuh sakit. Jadi bila ayah aku jatuh sakit, ayah aku nazak, ayah aku meninggal dunia, maka aku melihat wajah ayah aku berubah daripada biasa, berubah seperti terseksa. Dia tengok muka ayah dia pun pelik. Maka dia kata, aku pun tutup wajah ayah aku dan aku keletihan, aku tertidur. Lalu dalam tidur aku telah bermimpi, aku telah berjumpa, didatangi oleh seorang lelaki yang cantik, yang bercahaya wajahnya, memakai jubah putih, dia kata, kan, datang kepada jenazah ayah aku. Dia bukakan, tutup muka ayah aku dan dia usap kepala ayah aku. Kemudian aku lihat ayah aku kembali ceria, bercahaya daripada sebelumnya. Maka aku pun bertanya kepada pemuda tadi, siapakah engkau? Aku adalah Muhammad bin Abdullah, pembawa Al-Quran. Ayah engkau ni memanglah, dia kata, seorang yang banyak buat maksiat, ada berbuat maksiat, tetapi dia ni tidak pernah lekang bibirnya berselawat kepada aku. Maka hari ini dia sangat memerlukan syafaat daripada aku, maka aku datang untuk beri syafaat kepada dia, kan? Maka semenjak daripada itu, dia kata, semenjak daripada itu aku terus beramal dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tinggalkan selawat kerana dia sudah dapat rahsia dia. Dia dah alami rahsia dia. Orang yang dah alami ni takkan dia nak ni kan, takkan dia nak lepaskan benda-benda yang dia dah, Masya Allah, aku beramal ni, aku dapat benda ni. Contoh dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan doa yang Nabi ajar. Cuba kita buka kitab Muntakab Hadis tu, bab doa dan zikir Rasulullah SAW, berkaitan dengan satu doa yang Nabi suruh baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nabi kata, kalau kita baca waktu petang 3 kali, kita tidak akan ditimpa bala musibah secara mengejut, kan? Kalau kita baca waktu pagi kita baca sampai malam, kita
terlepas daripada bala yang datang kepada kita mengejut. Kalau kita baca petang sampai pagi esok, kita tak ditimpa bala yang mengejut. Tahu bala yang mengejut? Kadang-kadang kita tengah pergi ladang, tiba-tiba buah sawit jatuh, terus melitik kan, masuk hospital setahun. Ataupun kita main highway, tiba-tiba tayar bergolek, tak mana-mana datang daripada lori tercabut, kena kat kita kan, stroke sampai mati. Benda bala musibah. Jadi tak amallah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Takkan Nabi tipu. Nabi kata siapa baca tu waktu petang, dia akan selamat daripada bala dan bencana yang datang secara mengejut. Tak percaya Nabi cakap? Tak percaya jadi kafir. Habis kalau percaya, amallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Saya yakin Nabi cakap, wa may yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi, apa yang Nabi sampaikan bukan berdasarkan hawa nafsu. Orang yang bercakap hawa nafsu ni ahli politik je. Tuan-tuan, kalau saya menang, itu orang politik kan, ataupun kita sendiri cakap berdasarkan hawa nafsu, janji kosong. Itu manusia kita. Nabi SAW apabila mengatakan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu, wa may yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu semata-mata. Baca apa pagi baca, petang baca. Saya sebab baru ni saya nak kena langgar tu dengan kereta Mercedes sebiji kan. Saya naik motor kan, tapi ajaib. Sebab tu saya nak share, suruh beramal. Memang dah rasa macam, tapi yang ajaibnya dia ngam-ngam, bela jadi dah bergeser lah, tapi dia buntun pakai mes datuk, tapi nasib dia kenal. Dalam kereta dah macam lain macam lah. Dia keluar, Ustaz, ada apa? Kena ada ni, ada. Tak ada apa pula, tapi ada macam dah hampir-hampir nak kena lah. Lepas tu saya cakap, ni datuk punya kereta ni ada salah. Tak, tu dah lama, dia kata. Mas tu kalau kena. Lepas tu saya pun atas motor tu nak ambil anak sekolah kan. Astagfirullahalazim. Dah salam semua, dah salam lah. Tak cerita pasal nak langgar ni, tak cerita. Semua cerita pasal Ustaz, mana tu kampung saya tu. Dia cerita dia daripada tempat lain, tapi dia datang situ. Dia kata tu telapak saya tu. Dia kata tu surau lama tu. Lepas tu malam ni jangan lupa ada majlis zikir. Mana tak cerita pasal insiden ni, tapi memang tak kena lah. Tapi kalau ikut pada saya dah memang nak kena lah, memang dah ni. Tapi ajaib lah, ajaib. Pasal astagfirullahalazim dalam atas motor, astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Syukur ya Allah, syukur. Saya teringat apa amalan aku hari ni kan. Tadi atas motor tu apa amalan aku? Wallahu a'lam kan. Tapi saya yakin dengan apa yang Nabi sampaikan tu. Nabi suruh kita kata, Nabi kata baca petang, kita akan jauh, tak akan ditimpa bala musibah yang mengejut. Itu mengejut tu. Kalau kena tu aduh, motor pun lingkup kan. Tentang dengan kita pun repeh, kena masuk hospital. Allah, apa mengejut dah tu. Benda mengejut. Nak ambil anak sekolah, tiba-tiba kan telefon, ni ustaz dah accident ni, anak pula kat sekolah. Benda mengejut. Jadi
bukan semenjak daripada tu, semenjak hadis tu dibaca, beramal lah. Dan bila saya kena peristiwa macam tu, dan ada satu lagi lembu sama juga, ngam-ngam, cakap terror kereta ni, ngam-ngam kat lembu kan, tak kena lah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi saya tak tahulah, wallahu alam, nak kenalah. Tapi bila kita dah Nabi cakap macam tu, mungkin asbab daripada kita baca doa tu yakin kan. Jadi sama-samalah amal. Kalau Nabi dah cakap, contoh Nabi kata hadis yang siapa yang kalimatani habibatani, dua kalimah yang Allah kasih, Allah suka, hafifatani, ringan pada lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang Allah kasih sangat, Allah sayang. Dua kalimah ni Allah suka kalau kita baca, ringan pada sebutan kita. Nak sebut tu mudah sangat, tapi berat pada mizan, berat pada timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Baca lah kan. Sekarang ni peringkat umur kita, peringkat umur dah tua-tua ni, kena banyakkan beramal. Ada doa-doa yang Nabi suruh kita amal. Ada zikir-zikir yang Nabi suruh kita zikir, kita amal, insya-Allah kan. Jadi untuk malam ni amalkan tu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mana-mana tempat saya mengajar pun saya akan share apa hadis Nabi ni lah. Sebab Nabi kan mesti terbaik punya, mesti confirm punya. Nabi cerita pasal umat akhir zaman, kisah tanda-tanda kiamat, semua betul. Itu cerita yang berapa ribu tahun punya, akhir zaman nanti kan, macam ni. Bila masjid akhir zaman, masjid indah-indah, memang indah-indah masjid, tapi orangnya tak ada, memang betul kan. Sampai masa nanti tanah gersang di Mekah, tanah padang pasir tu menghijau, memang jadi hijau betul lagi ni. Jadi benda tu, itu yang benda boleh nampak, benda yang tak nampak samalah kan. Fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan. Siapa yang dah mengalami, dia akan tahulah. Macam kisah yang diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tu, macam mana budak tu, dia tak lepas semenjak daripada tu, dia tidak tinggal berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kisah istighfar, kelebihan istighfar kan. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, dia pergi keluar daripada tempat dia lah, pergi ke negeri lain kan. Jadi satu hari tu dia pergi ke negeri lain, dia pun malam tu dia rasa dia nak iktikaf kat masjid tu kan. Tapi dia nak iktikaf kat masjid tu, orang masjid tu AJK ke apa tak tahulah, dia tutup masjid. Dia kata tak boleh kan, tak boleh tidur sini. Dan dia tak tahu yang itu Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Kemudian Imam Ahmad pun, dia pun berjalan. Jadi ada satu orang ni, hamba Allah ni, dia kesian tengok mana nak pergi kan. Masjid tadi dah kena halau, maka dia pun kata, tuan, tidurlah rumah saya, dia kata kan. Tidur rumah orang tadi. Sampai rumah orang tu, rupanya orang yang ajak tidur tadi, dia adalah pembuat roti. Jadi dia pun malam tu, Imam Ahmad bin Hanbal duduk rumah dia, dia pun buat roti, uli roti kan. Uli roti, Imam Ahmad tengok sambil dia uli tu, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Maka Imam Ahmad bin tanya, aku melihat engkau daripada tadi sambil engkau menguli roti, engkau tidak lekang mengucapkan istighfar. Apakah kelebihan istighfar yang telah engkau amalkan ni? Imam Ahmad Hanbal bin tahu kelebihan istighfar, tapi dia tanya. Maka dia kata, semenjak aku beramal dengan istighfar ni, yang setahu aku, dia tu pengalaman aku,
segala hajat-hajat aku semuanya dipenuhi. Tapi dia kata satu yang belum tertunai lagi. Agak-agak apa tu yang hajat dia belum tertunai? Dia kata hajat saya ni sebenarnya saya teringin sangat nak jumpa dengan ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal ni Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, dia kata, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, Masya Allah, hari ni Allah telah tunaikan segala permintaan aku. Lepas tu Imam Hanbal kata, patutlah aku hari ni, Allah aturkan perjalanan aku hari ni, aku dihalau daripada masjid. Rupanya Allah nak temukan aku dengan engkau. Inilah rahsia istighfar, dia kata. Satu orang bertanya dengan Hasan Al-Basri, aku kahwin lama tak ada anak. Orang datang lagi, aku ni macam-macam lah masalah. Jadi Imam Ahmad kata, kau balik banyakkan istighfar, kau balik istighfar, balik istighfar. Semua orang tanya, semua disuruh balik, kau balik istighfar, balik istighfar. Jadi kalau orang cerita masalah kat kita, dia nak tanya sikit lah, saya ni kadang tak anak dogi lah, macam ni, kau settlekan diri kau dulu, banyakkan istighfar dulu. Begitulah yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Saya ni meniaga tak untung-untung, macam ni, kau istighfar dulu, cuba istighfar dulu. Yakin lah. Ini kita tak yakin, setiap amal kena yakin, kan? Jadi istighfar ni sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Siapa baca ni waktu pagi, ini semua ada hadis. Siapa baca waktu pagi, kan, dia mati hari tu. Kalau dia baca pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tapi yakin lah, itu cerita yakin. Dengan kita buka hadis Nabi, kita tengok apa Nabi cakap, lepas tu yes aku yakin, kita beramal lah. Siapa baca waktu pagi, dia kalau dia mati waktu tu pagi sampai petang, dia insya-Allah dimasukkan ke dalam syurga. Tak mati panjang umur. Baca pula malam tu lepas maghrib sampai esok pagi. Hidup lagi, baca lah lepas subuh. Hidup lagi, baca lagi. Baca lah. Bukan kata aku baca tak mati-mati, malas lah aku baca. Salah lah. Ini semua benda-benda yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab kat rumah penuh macam ni sangat kan, tapi amalan tu tak ada. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau pohon yang tidak berbuah masih lagi manfaat. Boleh juga buat pangkit bawah rumah tu, buat lepak situ kan. Tapi kalau kita ilmu yang ada tidak dimanfaatkan, tak guna. Dulu ayah saya rajin dia beramal ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Saya tak ingat saya cari kitab mana. Ada saya pernah baca kitab lama kan, Syekh Daud Al-Fatani kalau tak silap. Saya terbaca dia punya kelebihan dia, kan? Siapa yang baca, tapi saya mencari sekarang sebab kita lama, kita kecil-kecil, tulisan halus nak kena tengok satu. Dia benda tu kadang-kadang tengah-tengah tu, kan? Dia punya kelebihan. Kalau tak silap saya pernah baca dulu, siapa yang baca macam lepas maghrib dia baca kan, maka dia tak akan mati hari tu, kan? Tapi kalau ditakdirkan dia nak mati hari tu, Allah lupakan dia. Maknanya kalau kita laqad ja'akum, insya-Allah hidup ni. Tapi kalau ditakdirkan kita nak mati, macam mana? Lupa dah baca, dia lupa kan? Maknanya aku baca boleh, selalu aku baca laqad tak jumpa punca. Maknanya
macam tu kan. Amalan kita ini amalan bukan amalan orang tua-tua dulu. Memang amalan memang saya ingat dulu Bukit Mendi ni tak ada ustaz-ustaz macam hari ni. Yang datang pun saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, Tok Guru Haji Lah datang tu kat surau apa? Surau tu. Saya ingat lagi kecil-kecil saya ikut ayah saya naik motor YB tu pergi surau tu. Yang mengajar Tok Guru Haji Lah kan. Saya tak tahu, mungkin Tok Guru ni dia bagi amalan-amalan orang-orang ayah-ayah kita dapat amalan dia tu amal. Kita hari ni kuliah ustaz memang kalau tengok ini macam madrasah masjid ni, tapi amalan tak ada. Nabi kata Allah lebih suka amalan yang sikit tapi istiqamah. Sekarang kita muhasabah diri kita, apa yang aku istiqamah? Al-Quran ada tak aku istiqamah? Tiap hari aku baca Quran tak? Setahun aku khatam berapa kali? Tempat saya, kami buat grup WhatsApp 1 hari bulan sampai 7 hari bulan. Sila baca juzuk 1 sampai juzuk 2. Sekiranya ada masalah dalam pembacaan, sila tanya masalah. Dalam grup tu ada ustaz-ustaz semua ada. Kan? 20 orang, 30 orang baca. Satu dah settle, masing-masing tik. Dah baca, dah habis baca. Maknanya kita sekurang-kurangnya bila kita buka WhatsApp tu, Allah, juzuk baru pula aku tak baca ni. Contoh kan, juzuk 1 sampai 2. Habis tarikh sekian-sekian, juzuk 3 sampai juzuk 4. Cukup 2-3 bulan kita buat majlis khatam Al-Quran ramai-ramai sama-sama. Lepas tu okey, cukup masuk tarikh yang baru, baca balik. Jadi benda tu tak putus. Istiqamah. Biar sikit tapi istiqamah. Itu yang penting kan. Allah suka macam tu. Okey. Seterusnya, artinya jangan menyangka mereka itu akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu, bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu. Selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berhenti kat situ tadi. Berhenti saya baca hadis. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ingatkan supaya kita bila dengar kena berselawat. Okay. Iyyakum wasyuhu fa inna mahalaka man kana qablakum bisyuhi. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir. Jangan ada sifat kikir, jangan ada kedekut dalam diri kita. Ni kita belajar melatih diri kita supaya jangan jadi orang yang kedekut. Bila kita makan ramai-ramai kat kedai, tak apa, saya bayar. Berebut-rebut nak bayar, supaya kita nak membiasakan diri kita supaya jangan jadi orang yang kedekut, bakhil. Nabi kata afsyus salam wa at'imut ta'am. Sebar-sebarkan salam, jamu orang makan. Kita tak jamu secara datang rumah pun kita jamu kat kedai. Tak apa, saya bayarlah. Dan akan kikir daripada kamu, jauhkan daripada kikir, kerana hanya biasanya umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Dulu umat dahulu antaranya Qarun kikir. Dan bersabda ia Nabi, salasun muhlikatun syuhun muta'un wahawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsih. Artinya bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Pertama, ni 3 perkara menyebabkan diri kita akan jadi binasa. Bila sebut binasa, api neraka lah tempat kita, orang binasa, orang celaka. Pertama, kikir yang diturut kedekut, tangkai jering. Tangkai jering, kadang-kadang kita tengok, alamak, cuma jering, pokok jering dah lah tinggi, teringin juga, alamak, lama tak makan jering, tengok jering, tunggu dia gugur. Sampai sudah dia tak akan gugur, sanggup dia kecut kat situ. Tension kita tengok kan, kedekut. Kita kalau dia macam pokok buah durian gugur juga, kita tunggu gugur, dia gugur. Nangka pun habis lama tak ambil pun dah busuk, dia gugur juga.
buah sukun pun kalau dia tinggi-tinggi dia pun tinggi, aku nak makan sukun ni, dia gugur juga. Walaupun dia gugur, kadang lembek, kadang-kadang keras, tak nasib-nasib lah. Tapi jering haram. Sampai sudah dia kecut ke situ, tension kita tengok kan. Itulah orang kedekut. Jangan jadi seperti tangkai jering. Ada harta belanja kan. Lebih-lebih lagi jangan kedekut, jangan berkira dengan anak dan isteri. Ada orang dia baik dengan kawan-kawan, tapi dengan anak dan isteri kedekut. Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ni, kita ni yang terbaik di kalangan kamu ni ialah orang yang baik terhadap keluarga dia, terhadap ahli dia. Nak tahu baik tak baik kita, tanya isteri masing-masing. Jangan kita tanya orang rumah kita, orang lain tanya orang rumah kita. Ustaz macam mana? Dia macam mana? Kedekut nak mampus. Kalau dia ustaz macam mana? Tak, dia alhamdulillah lah kan. Tak kedekut, tak kira, makan dia kalau balik ikan patin sajalah. Okey tu lah. Tapi kadang-kadang kita baik dengan kawan-kawan kan? Ada orang dia baik dengan kawan-kawan, makan belanja, makan tak apa, aku bayar. Makan ocanai, mami ada roti telur ke apa, tak ada masalah. Tapi balik rumah, abang tak buat apa ke? Alamak, lupa. Orang rumah kau masaklah sendiri dengan kawan kamu. Tapi Nabi kata orang yang terbaik di kalangan kamu ialah yang baik terhadap ahli dia. Begitu juga dalam bab zakat. Kalau kita baca bab zakat dalam kitab Imam Ghazali kata, siapa yang lebih diutamakan kalau kita nak bayar zakat ni? Kan? Kita sedekah ke orang luar ni, rupa ahli keluarga kita, adik-beradik kita susah, sebelah mata pun tak pandang. Kita duduk sibuk dengan hantar kita punya sedekah sampai ke Kemboja, sampai ke Vietnam, sampai ke macam-macam jauh lah. Tengok-tengok adik-beradik kita susah daripada dulu. Duduklah pakai Datsun buah kanam, nak tukar tak ada duit. Kita ada duit, kita mampu, sepatutnya kita lebih support ahli keluarga dulu. Itu yang sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Dengan orang kita baik, dengan adik-beradik kita tak baik, dengan orang kita baik, dengan anak isteri kita jadi kedekut. Itu tak kena langsung dalam agama. Nabi kata tak ada orang baik ialah orang baik dengan ahli dia. Dah baik dengan ahli pun, dah baik dengan orang lain kan. Dan kedua, keinginan yang diikut. Keinginan ni maknanya nafsu lah, ikut nafsu. Kita ni kalau ikut nafsu, rosak kita. Nafsu ni apa? Nafsu suka tidur. Ikutlah nafsu. Dengan subuh pun tak datang masjid sebab ikut nafsu. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sayu, siapa azan tu? Lain suara, tidur balik. Nak ikut nafsu. Apa lagi nafsu suka? Makan yang banyak. Makan yang banyak ni memang tak boleh kata apa lah. Sebab makan ni kita memang tewas. Guru saya pesan, kalau orang yang dia tang mana yang dia tak boleh nak buang nafsu dia, makan contohnya. Okey, kita denda nafsu dengan apa? Okey, hari ni aku telah tewas dengan nafsu aku makan banyak, malam kan aku pastikan aku kena bangun tahajud malam. Denda nafsu. Tapi kalau tak apa, aku dah makan banyak, malam kan aku tidur banyak. Makan banyak, tidur banyak, sembang banyak, seks kuat. Itu nafsu. Apa yang nafsu tak suka? Empat tadi nafsu suka. Yang nafsu tak suka ibadat. Ibadat nafsu tak suka, tak payah tengok. Tak percaya tengok. Macam lepas isyak ni kan. Nak tambah ibadat 2 rakaat lagi pun sunat. Nafsu. Dia reka macam-macam. Nafsu campur dengan bisikan iblis. Dia suruh pegang handset, buat macam buat sibuk ni. Padahal dia nak keluar, dia tak nak sembahyang sunat. Ini sampai mana dah. Itu nafsu. Sembang cerita hal-hal dunia suka, tapi sembang agama sekejap ngantuk. Tengok handset, tengok WhatsApp kan tak mengantuk. Cuba kita baca Quran sampai selai 2 line dia dah mula nafsu nafsu tak boleh ikut sangat. Memang tak boleh ikut. Kata Imam Ghazali, nafsu ni dia
Nafsu ni macam kuda, kuda liar. Kuda, kalau kita ni tiap-tiap orang ada nafsu, tak boleh buang nafsu. Buang nafsu kan jadi macam mana pula kan? Malaikat boleh lah, malaikat tak ada nafsu. Kalau kita nafsu ada, kata Imam Ghazali, macam orang bawa penunggang kuda, dia macam mana dia tunggang kuda tu? Dia bawa kuda, ada halangan, lompat, kuda tu lompat. Dia boleh kontrol kuda tu. Tapi kalau kita tak pandai bawa kuda, macam mana? Main kuda ni untuk bawa berlumba punya, kita pun naik, kita pun sudah, kita tak pakai kontrol kita dengan kita tu melambung. Begitulah nafsu, kata Imam Ghazali. Dan ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Perkenan oleh seorang akan dirinya. Apa makna perkenan oleh seorang akan dirinya? Siapa tahu, ni ayat lama ni. 3 ni binasa. Binasa kalau satu orang tu dia ada, kalau kita lah ada benda ni, kita akan jadi rosak kita. Pertama, kikir yang kita turut, maknanya kedekut. Kalau kau kedekut, rosaklah kau, binasalah kau. Sampai zakat pun tak nak bayar, sampai adik-beradik susah pun tak nak tolong, sedekah kedekut tak mampu. Melainkan kalau cikgu murni, okey, cikgu siapa tu? Cikgu murni. Cikgu murni kan main. Kau budak-budak datang, kau nak budak-budak tak boleh pegang duit kan? Cikgu murni ke main. Okey, kikir jangan ikut. Jadi macam mana cara dia? Kita rajin bersedekah. Latih diri rajin bersedekah. Yang kedua, nafsu jangan ikut. Kalau ikut nafsu memang rosak kita. Kalau ikut nafsu, time-time ni memang sedap baring, terlentang, relax, tidur, sembang, diri, dengar cerita daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11 tengah hari, duduk kedai kopi, cerita pasal hal-hal dunia, cerita hal lawa pun suka. Tak kisah. Berdiri macam kita masa kecil-kecil kan, masa kat Kesari tu kan. Berdiri tengok orang jual ubat tu, yang dia bubuh dalam kemah tu kan. Dia bergerak kemah kan, kita menunggu sanggup tu, padahal berdiri 2 rakaat tak sanggup. Sampai pukul 12 tunggu tu orang jual Kesari tu, bergerak dia kan. Sampai pukul 12 dia tutup, tak ada apa, hampir betul kan. Sanggup, tapi 2 rakaat tak sanggup. Begitu juga yang ketiga, siapa ada ni binasa dia, iaitu perkenan oleh seorang akan dirinya. Ini saya nak minta jawapan daripada tuan-tuan. Apa makna perkenan oleh seorang akan dirinya? Apa makna dia? Tahu? Dia maknanya macam ni. Dia perkenan oleh seorang akan dirinya, maknanya ujub. Dia rasa dia ujub dengan riak lain. Ujub ni dia duduk dalam. Dia semayang. Lepas tu dia rasa dia alim. Dia rasa dia ahli ibadat. Dia rasa dia banyak ibadat. Baca Quran ni, orang semua sembang kat luar, orang semua makan ni, orang semua makan kat luar. Dia seorang pegang Quran, bacalah, tak kisah, tak ada masalah, kau nak baca-bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tiba-tiba dia ada rasa, anda aku ni. Dia rasa macam dia rasa diri je. Itu dinamakan ujub. Perkenan oleh seorang akan diri je. Maknanya bahasa sekarang apa orang kata? Kalau Negeri Sembilan dia kata jobo. Kau ni bahasa kita apa tak tahu, bahasa Temeloh ni. Tapi kalau ada 3 ni, ujub janganlah. Sebab apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanya oleh Aisyah, siapakah orang yang melakukan kejahatan? Aisyah kata, iaitu orang yang merasa diri dia banyak melakukan kebaikan, maka sebenarnya dia telah melakukan kejahatan. Jadi jangan merasa diri. Kalau dalam kitab Hikam disebut, tanamkan dirimu dalam tanah tenggelam, supaya akar yang tumbuh tu, pokok yang tumbuh akan kukuh. Maknanya amal kita yang kita, diri kita tu tanamkan. Jangan merasa diri. Ini kan ujub. Dia ajaib dengan diri. Dia ajaib. Ujub ni ajaib dengan diri sendiri. Alah, relax lah kau. Rasa bangga diri.
Tapi dia seorang-seorang ni. Oh, dia duduk bersarang dalam ni. Dia rasa ajaib. Allah, astagfirullahalazim. Kalau ada benda tu istighfar lah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jangan pandang orang. Kita pakai serban, kita tengok orang datang sembahyang pakai seluar jin, pakai, kita pun rasa, kita rasa jangan. Ini semua maksiat semua tu. Maksiat batin. Kan? Dosa kita. Binasa kita, kata Nabi SAW. Jangan. Hasan Al-Basri dia memandang orang semua, dia pandang baik je. Hasan Al-Basri kan, ahli sufi. Hasan Al-Basri kan, dia pandang orang semua, dia pandang baik je. Dia tengok orang tua, tu kena benda-benda penyakit hati kan. Tengok orang tua, dia kata, dia merasa diri, ya Allah, orang tua ni kalau dibandingkan dengan ibadat dia sudah 80 tahun. Setidak-tidaknya daripada umur 15 tahun tu, dia dah semayang dia lebih banyak daripada aku. Aku baru 30 tahun kan? Dia tengok kanak-kanak, Masya Allah, budak ni ahli syurga ni, dosa belum ada kan? Dia tengok remaja yang ahli maksiat sekalipun, Masya Allah, mungkin dia buat ni tak tahu ni, ya Allah berilah hidayah kepada dia tak tahu. Aku ni yang tahu, alim, tahu ni, tapi kalau aku buat maksiat, melingkuplah aku kan? Di mana je dia merasa dia, Allah aku. Ini tak yang jadi binasa kita ni. Kita pandang orang dah tua-tua pun semayang pun apalah ni orang tu ni. Tu bahaya tu. Tengok budak-budak, kau ni budak-budak mokar apa semua kan. Tapi kalau ditakdirkan dua-dua mati, budak tu ahli syurga, kita belum tentu. Tu kata Hasan Al-Basri. Sehingga kalau dia tengok orang kafir pun, Allah, kalau dia masuk Islam ni bersih dia kan? Tiba-tiba masuk Islam, bersih dia. Kita ni banyak nak ditimbang kita punya dosa yang kita buat. Jadi tiga ni jangan ada lah kan. Fikir jangan ada, jangan gerekut. Ada duit belanja, ada apa tak kisah, jangan gerekut. Yang kedua, nafsu ni jangan ikut sangat. Ngantuk-ngantuk pun nafsu, aku nak pergi juga sembahyang subuh berjemaah sebagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ujub, astagfirullahalazim. Apa ubat dia, kata Imam Ghazali? Ubat ujub, ubat dia dengan ilmu. Dan apa lagi ubat dia? Ilmu dan mengetahui bahawa ujub ni menyebabkan amal akan binasa. Tak dapat apa. Kalau tak ada ilmu, mana tahu, kita pun tak tahu. Ujub ke? Aku tak tahu. Selama ni aku duk bangga diri tu, punya menyebabkan amal aku Allah tak terima. Astagfirullahalazim. Sebab tu amal, ilmu dan amal. Penting ilmu ni. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang hari ni ada kat masjid ni ada majlis ilmu, contohnya kan, kita daripada rumah, malam ni ada majlis ilmu, daripada rumah kita datang untuk niat kita selain daripada sembahyang berjemaah untuk duduk dalam majlis ilmu, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji apa? Haji mabrur lah. Itu pun orang tak nak datang majlis ilmu. Sebenarnya cabang untuk amal ibadat nak masuk syurga ni bukan satu, banyak. Ni boleh kan? Salah satu daripadanya kita duduk dalam majlis ilmu. Orang yang sembahyang sunat duha di masjid, dia dapat pahala seperti pahala umrah. Maknanya kalau kita sembahyang duha, nak sembahyang duha, start motor pergi masjid sembahyang duha, dapat pahala seperti pahala umrah. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab kisah Syaraful Ummatul Muhammadiyah, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab dia kelebihan umat Nabi Muhammad. Banyak sangat kita ni Allah beri kelebihan. Antaranya lepas kita ambil semayang kita doa. Habis semayang kita doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Maka 8 pintu syurga terbuka, maka masuklah di mana-mana pintu syurga yang kita kehendaki. Specialnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kelebihan, nak ceritakan tak habis. Cumanya kita ni sepatutnya bersyukur lah.
bersyukur kerana kita ni dikurniakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beramallah, kasihkanlah kasih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'ani fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku, orang yang kasih kepada aku, dia tunjukkan dengan menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati, siapa yang hidupkan sunnah Nabi, itu bukti dia cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi, dia hidupkan sunnah Nabi, kemudian dia akan bersama Nabi dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukuplah sampai situ. Kita sambung insya-Allah subuh. Subuh ni sambung insya-Allah. Bagi yang dapat melawan hawa nafsu tidur, kan? Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.